Okey, murid yang masuk dalam kelas cikgu pun dalam masa 3 minggu ni yang sama, tahniah, terima kasih kepada mak ayah kamu, okey? Sentiasa mendorong kamu. Okey, baiklah. Hari ini kita hendak mulakan dengan pembelajaran kita. Sila buka buku teks. Okey. Hari ini ialah hari Ahad. Hari ini hari Ahad, bulan yang baharu iaitu bulan Oktober. Bulan Oktober. Dah bulan yang baru kan? Okey, baiklah. Cikgu harap tugasan bulan September dah siap. Okey. Kalau kita lambat sekalipun buat tugasan, pastikan bulan tersebut dah siap. Cikgu harap sepanjang September cikgu dengan kamu ada beberapa latihan bertulis. Okey, tolong siapkan. Nanti cikgu pesan juga pada kawan-kawan yang belum masuk dalam kelas ni ataupun yang belum siap nanti, pastikan setiap bulan mesti siap. Boleh? Kalau lambat sikit ke lambat banyak tu okey saja. Cikgu-cikgu faham sebab kamu perlu bimbingan lagi, tunjuk ajar dari mak dan ayah. Betul tak? Kalau lambat sekalipun, setiap bulan mesti selesaikan tugasan tersebut. Sekarang ni dah masuk bulan Oktober. Hari ni hari yang pertama PDPR Bahasa Melayu. Pagi tadi kamu dah PDPR Bahasa Inggeris kan? Jadi pastikan nanti bulan Oktober ni, sebelum habis bulan Oktober semua kena siap lagi. Okey, semua dah siap. Pastikan setiap bulan apa yang kamu belajar kamu faham. Okey, baiklah. Sekarang kita teruskan ya. Tajuk kita masih yang sama iaitu menu sihat. Boleh nampak? Okey, hari ini tajuk kita masih sama iaitu menu sihat. Nanti hari Khamis pun sama juga menu sihat. Okey, baiklah. Cikgu teruskan lagi. Pada akhir pembelajaran, boleh nampak tu yang berwarna kuning tu? Pada akhir pembelajaran, kalau tak nampak paparan cikgu bagi tahu ya. Kalau tak nampak paparan cikgu boleh bagi tahu. Okey. Semua orang nampak paparan cikgu yang ini? Nampak. Okey, baiklah. Nampak. Ada tak nampak? Nampak? Kalau tak nampak mungkin ada gangguan dari segi line dia kan? Ni hari Ahad. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat, kita sama-sama akan dapat membaca dengan lancar. Hari ini kamu yang atas talian ini cikgu akan ambil namanya terus. Kamu, cikgu nak semak bacaan macam biasa, jangan takut sebab bahasa Melayu ini tunggak kepada kejayaan mata pelajaran yang lain. Kalau kamu baca, mesti baca dengan betul, dengan sebutan yang jelas, kemudian dengan intonasi yang betul. Kalau ada tanda koma, kena berhenti, betul tak? Kalau ada tanda noktah di hujung ayat juga kena berhenti. Kalau ada tanda soal, suara kita, nada kita macam menyoal, tinggi. Okey, kalau ada tanda seru pula, pun juga kena tinggi. Itu melibatkan perasaan. Sebab tu kejayaan bahasa Melayu diukur dari segi membaca dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta faham. Boleh buat latihan yang cikgu beri. Kalau cikgu tanya semula boleh jawab. Begitu juga kamu akan belajar mata pelajaran yang lain, mesti pandai baca, mesti faham dan juga boleh laksanakan apa tugasan yang diberi, apa soalan yang ditanya semula. Okey, cikgu harap belajar dengan cikgu faham. Kalau tak faham boleh tanya, jangan senyap saja. Okey. Kemudian perkara yang kedua, sambil kita membaca, sambil kita faham, akhirnya nanti kita akan dapat menyatakan 3 hingga 5 idea tersurat. Maksudnya apa? Maklumat yang kita baca tu nanti kita boleh tulis semula, kita boleh cakapkan semula, kita boleh ceritakan semula. Okey, dalam bentuk tulisan dan juga dalam bentuk lisan. Cikgu akan pandu kamu. Okey, baiklah. Seterusnya, boleh nampak paparan cikgu? Boleh nampak tak? Nampak. Nampak. Apa yang cikgu paparkan ni? Tak nampak? Nampak. Nampak. Cikgu paparkan apa tu tajuk atasnya?
Makanan berkhasiat. M-A-M-A, K-A-K-N-A-N, nan. Makanan berkhasiat. B-E-R, ber, K-H-A-K-S-I-A-T, siat. S-I-C-A-T, berkhasiat. Berkhasiat ni, berkhasiat ni maksudnya ia mengandungi protein, karbohidrat, ni kelas-kelas makanan yang akan diserap masuk dalam tubuh badan supaya kita sihat, supaya kita dapat menjalani kehidupan, dapat buat tugasan dengan sempurna, kemudian kita tidak berasa letih yang keterlaluan. Kalau kita makan yang cukup dalam sukatan yang betul, tidak kurang, tidak terlebih, maka badan kita akan sihat. Tanda badan kita tak sihat, kita selalu letih, kita selalu mengantuk, okay. Kita rasa tidak bersemangat. Itu menunjukkan tubuh badan kita mungkin tidak cukup khasiat ataupun kadang-kadang terlebih khasiat pun menjadikan badan kita jadi lemah. Jadi apa? Lemah. Okey, nampak? Gambar yang pertama ni yang cikgu pusing-pusing di sini, ni makanan apa ni? Mi. Okey, ni mi mi kita boleh ambil ketika sarapan pagi. Ketika sarapan pagi, tapi tidak boleh diambil terlalu banyak sebab mi ini biasanya kita goreng, betul? Bila goreng ia menggunakan minyak, kandungan minyak, kemudian mi juga adalah bahan-bahan makanan yang terawet. Dia ada jangka hayat. Bila dia ada jangka hayat, maka dia ada kandungan pengawet. Pengawet tidak baik untuk tubuh badan. Boleh makan. Cikgu tak kata benda ni tak boleh makan. Boleh makan, ya. Setiap makanan yang kita makan tu semuanya bagus. Tetapi diambil dalam kuantiti yang betul. Tidak terlalu kurang, tidak terlalu lebih, dan bukannya hari-hari kita makan tersebut. Kalau kita makan mi hari-hari, nanti akhirnya kamu akan dapat signal tubuh badan kita kurang berapa sihat. Mungkinlah kan. Jadi sesekali boleh makan mi goreng ketika sarapan pagi. Sebelum tidur boleh makan mi goreng tak? Laparlah ibu. Pergi kedai jom beli mi goreng. Dah pukul 11 malam. Boleh tak? Jawablah. Tak boleh. Kenapa? Kenapa? Sebab mi ini mengandungi karbohidrat yang tinggi. Sebab tak pagar. Kita dah tak melakukan aktiviti berat kan, jadi tak perlulah makan mi. Sebab mi ni dia punya kandungan minyak, kandungan pelbagainya tinggi ya. Sesuai untuk kita makan pada awal pagi. Sebab sepanjang hari tu kita nak melakukan banyak aktiviti kan supaya kalori-kalori tu terbakar. Nampak ni daging, suka makan daging? Suka makan daging tak? Ini daging yang asal daging yang nanti mak kamu beli di pasar, kemudian masak apa? Masak lemak, masak rendang, masak kicap, betul tak? Masak sup, pandai. Tapi hari-hari boleh makan daging kawan-kawan? Boleh makan daging ke hari-hari? Tak boleh. Paling kurang 1 bulan makan Tak satu boleh. atau 2 kali saja. Okay? 1 bulan makan sekali atau 2 kali sahaja. Cukuplah. Okay, baiklah. Seterusnya. Ini apa dia? Ubi kentang. Ubi kentang ini kita boleh gantikan untuk mengambil nasi. Contohnya kita dah rebus ubi kentang, kita boleh makan dengan daging. Daging panggang. Kemudian kadang ubi kentang ni kita jadikan dia sebagai kudapan, betul tak? Pun tak boleh diambil secara berlebihan. Ikan adalah sumber protein yang sangat bagus. Okay? Berbanding daging, ikan lebih bagus. Sumber protein yang bagus kerana ikan ini dia ada kandungan DHA yang bagus untuk minda kita.
Okey. Dan ini ialah nasi. Nasi sukatan yang betul. Satu mangkuk kecil sahaja. Kalau makan elakkan untuk bertambah dan bertambah lagi kerana sebenarnya ukuran nasi yang kita perlukan hanya semangkuk kecil untuk satu kali makan sahaja. Boleh jelas? Hari ni cikgu berkongsi dengan kamu makanan yang biasa kita makan. Semua ni bagus, semua ni rezeki Allah beri, betul. Tetapi kita kena ambil dalam sukatan yang betul. Okey, baiklah kawan-kawan, kita teruskan pembelajaran ini. Sila buka muka surat. Okey. Sila buka muka surat. Berapa tu? 46. Makanan kesukaan Rizal. Okey, makanan kesukaan Rizal. Semua orang dah jumpa muka surat. Muka berapa tadi cikgu? Muka surat 46. Muka surat 46. Boleh nampak semua? Muka surat 46. Boleh. Okey, muka surat 46. Aman, duduk elok-elok. Okey, muka surat 46, cikgu hendak bacakan dahulu ya. Pada teks muka surat 46 ini, dalam bacaan kamu ada tanda koma, ada tanda titik. Jadi setiap kali kita jumpa koma, kena berhenti. Jelas? Dan apabila sampai hujung ayat ada tanda titik, tolong berhenti. Okey. Dengar dulu cikgu baca. Kamu perhatikan. Duduk dengan elok, beri tumpuan. Okey. Cikgu hendak mula baca. Kamu dengar dan semak. Selepas ini, setiap orang akan baca satu perenggan. Okey. Kita tak punya masa untuk baca keseluruhan. Dengar ya, kemahiran kita ialah membaca dengan intonasi yang betul, suara yang jelas, sebutan yang jelas. Okey. Tajuknya ialah makanan kesukaan Rizal. Rizal suka makan nasi, roti, ayam dan ikan. Makanan ini berkhasiat dan penting untuk membesar. Makanan ini memberikan tenaga. Buah dan sayur mempunyai banyak vitamin. Rizal makan sayur dan buah pada setiap hari. Dia suka makan tembikai dan lobak merah. Makanan ringan pula tidak baik untuk kesihatan. Rizal tidak gemar makan makanan ringan. Dia tidak makan gula-gula, keropok dan minuman bergas. Itu dia. Apa yang kita dah baca tadi, ini ialah makanan kesukaan Rizal. Suka tu maksudnya gemar. Suka itu maksudnya apa? Gemar. Rizal suka makan nasi, roti, ayam dan ikan. Makanan ini, nasi, roti, ayam dan ikan ini sangat berkhasiat. Sangat berkhasiat dan penting untuk membesar. Membesar tu apa? Untuk tumbuhan tubuh badan kita, untuk ketinggian dan juga saiz yang betul. Saiz yang sepadan dengan tinggi dan juga umur kamu, umur kita. Okey, makanan ini selain dia penting untuk pembesaran, dia juga memberikan tenaga. Makanan ini memberikan tenaga. Okey. Buah dan sayur mempunyai vitamin. Vitamin. Ni vitamin semula jadi yang kita dapat daripada makanan. Sangat bagus berbanding dengan vitamin yang kita beli di luar. Yang dalam botol-botol tu kan, itu vitamin sintetik buatan. Kalau nak dapat vitamin yang sebenar, kita mesti makan buah, kita mesti makan sayur. Baiklah.
Rizal makan sayur dan buah pada setiap hari. Contoh yang baik. Kalau sebelum ini kita semua belum makan sayur dan buah setiap hari, tolong minta pada mak dan ayah kamu, ibu masakkan saya sayur dan boleh tak sediakan untuk saya buah-buahan. Okey, kena suka. Gantikan makanan ringan yang kamu suka seperti aiskrim, kek, donat, jajan kan. Gantikan dengan buah-buahan. Okey. Dia suka makan tembikai dan lobak merah. Cikgu nak tanyalah, tembikai warna apa yang selalu kita makan? Warna merah. Warna apa? Warna kuning. Warna kuning. Putih. Bagus. Okey. Tembikai sangat bagus sebab tembikai mengandungi vitamin C dan juga dia ada kandungan air yang banyak. Kita kena minum air yang banyak untuk organ dalam tubuh badan kita dapat berfungsi dengan baik. Okey, lobak merah. Suka tak makan sayur lobak merah? Suka. Sedap kan? Rangup. Kadang-kadang kita jadikan lobak untuk minuman. Okey, baik. Kita baca perenggan ketiga. Ni yang kita suka makan ni. Makanan ringan. Makanan ringan tu contohnya gula-gula, pizza, lagi apa? Kentang goreng, burger, apa lagi? Nugget. McDonald. McDonald tu macam-macam lah. Kan makanan yang hebat-hebat yang harganya mahal tu sebenarnya dia tidak bagus untuk kesihatan. Sebab makanan tu semua telah diawet. Setiap makanan yang diawet dia mengandungi kandungan garam yang tinggi. Sangat bahaya untuk kesihatan. Kalau kita makan, boleh makan. Cikgu pun ada makan. Tetapi tidak boleh selalu. Bila kita dah makan, contoh kita makan sebiji burger Okey, contoh kita makan sebiji burger. Cikgu tak ada contoh burger pula di rumah ni. Okey, tahu burger kan? Kamu dah makan burger ke nugget, kamu kena balas balik dengan minum air masak yang banyak supaya kandungan garam dan juga bahan-bahan pengawet yang tidak baik itu boleh keluar melalui urin kita, air kencing kita. Sebab tu kena minum banyak air masak bila kita dah makan makanan ringan. Okey. Baik. Rizal tidak gemar. Tidak gemar tu maksudnya tidak suka makan makanan ringan. Dia tidak makan gula-gula, keropok dan minuman bergas. Okey, baiklah. Boleh jelas tak? Tadi cikgu cakap nak minta setiap orang baca kan? Cikgu tengok waktu sekarang dah pukul 10.30. Jadi nanti keluar daripada talian, setiap orang kena hantar rakaman bacaan ya. Boleh tak? Pernah tak buat sebelum ni dengan Cikgu Husna? Kamu rakam dalam handphone, lepas tu hantar dalam grup Telegram. Tak. Tak pernah? Okey. Pernah. Okey, hari ni Rakam video ke cikgu? bukan pakai video, pakai suara sahaja. Pakai suara sahaja. Nanti cikgu minta kamu rakam suara untuk bacaan. Ada 2 teks teks ini dan satu lagi teks tembikai yang sebentar lagi kita baca, hantar dalam kumpulan Telegram Cikgu Husna. Boleh? Nanti cikgu pun nak masukkan diri cikgu dalam kumpulan tersebut. Sebab setelah sebulan masih belum dapat guru ganti, jadi cikgu lah yang akan ajar awak sampai akhir tahun, sampai nanti Cikgu Husna naik. Okey, nanti cikgu akan tanda untuk latihan kamu juga. Cikgu akan semak untuk voice bacaan kamu, suara kamu. Okey? Okey, baiklah. Kita teruskan lagi. Boleh jelas bukan hantar video tau. Hantar suara sahaja untuk hantar rakaman bacaan. Teks ini, teks yang pertama. Kamu akan hantar nanti rakaman dalam kumpulan Telegram. Boleh? Nanti cikgu jelaskan juga pada murid yang lain. Okey, baiklah. Seterusnya ya. Jom kita tengok pada muka surat 48. Buah tembikai.
Buku teks muka surat 48. Cikgu, saya dah buka. Okey, bagus. Dengar cikgu baca. Dalam teks ini tanda baca yang kita jumpa ialah koma dan juga noktah. Jadi bila jumpa koma, bila jumpa noktah kena berhenti. Dengar cikgu baca. Semua orang duduk tegak-tegak dengar, fahamkan. Okey, nanti bila nak akhir tak faham boleh tanya. Okey, baik. Hari ini kita hendak baca ini teks yang kedua. Kamu dikendaki rakam suara dan hantar dalam kumpulan Telegram Bahasa Melayu yang telah disediakan oleh Cikgu Husna. Okey, cikgu mula baca. Perhatikan pada laser yang cikgu guna ya. Okey, ini bunyinya ialah tembikai. T-E-M, tem, B-I-B, K-A-I, kai. Tembikai. Kita mula baca. Kulit tembikai hijau. Isi tembikai berwarna merah dan ada juga yang berwarna kuning. Rasa buah ini manis. Baik, cikgu pergi ke perenggan yang kedua. Tembikai boleh dimakan begitu sahaja. Selain itu, tembikai juga boleh dibuat jus. Tembikai kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Vitamin ini diperlukan untuk mencegah penyakit. Antaranya termasuklah sakit kepala dan penyakit kulit. Ini cerita tentang tembikai. Okay, kita lihat pada perenggan yang pertama. Kulit tembikai berwarna apa kawan-kawan? Hijau. Semua tembikai kulitnya warna hijau. Isinya ada dua warna. Kadang-kadang warna merah, kadang-kadang warna kuning. Memang ada dua jenis warna. Ada tembikai merah, ada tembikai kuning. Rasanya manis. Sama ada ia manis sedikit, kemudian ada sedikit tawar. Kadang-kadang kita jumpa sangat manis dan sangat berair. Okey, baiklah. Kemudian cara hendak makan tembikai, kita boleh potong terus kita makan. Sebelum tu mestilah basuh, betul? Kita basuh luarannya semua, kemudian kita potong, kemudian kita hiris pada kepingan yang tipis dan terus dimakan. Boleh, sangat bagus. Okey, selain itu kita boleh proses tanpa masukkan gula ya. Tanpa masukkan gula, kita jadikan jus. Macam mana nak proses? Masuk dalam pengisar jus buah-buahan. Okey, baik. Kenapa tembikai ini kita ceritakan hari ini? Kerana tembikai kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Vitamin A ni sangat bagus untuk kita punya mata, untuk kita punya minda. Okey, vitamin C bagus untuk apa dia? Untuk kesihatan kulit, untuk ketahanan tubuh badan kita yang kita sebut sebagai imun. Itulah kebaikan buah tembikai. Boleh jelas? Boleh jelas tak nak murid cikgu? Jadi ada dua teks. Ada dua teks. Boleh. Okey. Ada dua teks yang kamu kena baca serta kawan-kawan yang ada di luar kelas tu, yang tak masuk ke dalam Meet ni. Okey, mereka juga kena hantar rakaman suara. Baca dulu sehingga lancar. Hantar rakaman suara ke kumpulan Telegram Bahasa Melayu yang telah Cikgu Husna sediakan. Okey, baiklah. Kita teruskan pelajaran hari ini dengan buka buku tulis. Buka buku tulis garis 1. Semua orang buka buku tulis garis 1. Okey, buka buku tulis garis 1. Boleh nampak tak paparan cikgu? Boleh. Okey, tuliskan hari dan juga tarikh.
Semua orang tuliskan hari dan juga tarikh. Hari ini ialah hari Isnin. Hujungnya ialah 3 Oktober 2021. Ahad dah. Oh, Ahad lah, cikgu dah teringat hari Isnin. Minta maaf, terima kasih. Okey, hari ini hari Ahad. Ahad, cikgu dah ingat hari Isnin dah. Besok ada kelas matematik. Okey, baik. Bagus. Hari inilah hari Ahad. 3 Oktober 2021. Okey. Salin dan baca ayat di bawah. Hai Zuran, baca ayat nombor 1 Hai Zuran. Yang lain boleh tulis hari dengan tarikh. Cikgu nak dengar Hai Zuran baca ayat nombor 1. Tak ada ke? Baca ayat nombor 1. Boleh Baca nampak? ayat nombor 1 kan? Boleh. Baca. Makanan berkhasiat sangat penting. Bagus. Okey, Ammar baca ayat nombor 2. Ammar. Baca ayat nombor 2. Ya, Ammar. Okey. Makanan Buah. Nombor 2. buahan dan sayur-sayuran mempunyai banyak vitamin. Bagus. Ain Sofia, baca ayat nombor 3. Makanan ringan tidak baik untuk kesihatan. Bagus. Okey, baiklah. Kawan-kawan, salin semua. Semua orang salin dulu. Cikgu, tulisannya tak nampak. Nampak tak? Tak. Tak nampak? Semua orang tak masuk dalam kamu punya telefon? Nampak tak? Nampak? Saya nampak. Okey. Kalau tak nampak, kamu keluar masuk balik. Kena tulis tajuk. Cikgu, kena tulis tajuk ke? Tulis arahan. Tulis arahan di atas tu. Mula-mula tulis hari, tulis tarikh, kemudian tulis arahan. Salin dan baca ayat di bawah. Kemudian ada frasa yang cikgu gariskan. Ikut juga, tolong gariskan. Itu maklumat yang penting. Tandas. Boleh. Okey, telitikan. Pastikan tulisan tu cantik. Cantik tu maksud cikgu di atas garisan. Bila tulis huruf G ada ekor ke bawah, huruf P batangnya jatuh ke bawah, betul? Pada awal ayat mesti huruf besar. Okey, salin dulu. Cikgu beri 5 minit lagi. Okey. Cuba salin. Telitikan.
Okey, kawan-kawan dah siap? Belum. Belum. Okey. Belum. Okey. Dah siap. Okey, yang dah siap. Cikgu dah siap. Bagus. Okey, kawan yang belum siap, cikgu beri 1 minit lagi. Okey, kawan-kawan. Cikgu boleh teruskan? Belum. Belum lagi? Belum. Okey, nanti kamu sambung salin apabila telah keluar daripada Google Meet. Boleh? Okey, letak dulu pensel. Letak dulu pensel. Buka buku aktiviti. Buka buku aktiviti. Semua orang buka buku aktiviti. Okey, buka buku aktiviti. Buka muka surat 52. Buka buku aktiviti muka surat 52. Okey, baiklah kita nak kenal jenis makanan yang kita makan ketika sarapan pagi. Kemudian ada juga jenis makanan yang kita istilahkan sebagai pencuci mulut. Pencuci mulut ini ialah makanan yang kita ambil sedikit manis kadang ya. Selepas kita makan makanan yang berat. Okey. Pencuci mulut ni kita boleh sediakan dia dalam bentuk dessert makanan. Okey, seperti koktail. Pernah dengar tak? Kemudian kita boleh jadikan pencuci mulut tu daripada buah-buahan. Itu yang lebih selamat. Itu yang lebih selamat. Kemudian kita nak kenal menu makanan tengah hari. Semua orang dah buka buku aktiviti? Buku-buku aktiviti. Muka surat 52. Ni dia. Muka surat 52. Okey. Muka surat 52. Okeylah kawan-kawan. Sekarang kita lihat keseluruhan gambar tersebut ya. Kita lihat keseluruhan gambar tersebut. Okey, arahannya ialah kamu dah tulis hari dengan tarikh di atas sini. Semua orang tuliskan dulu hari dengan tarikh di atas sini. Hari ini ialah hari Ahad. Gariskan hari Ahad. Tulis di atas ni hari Ahad. Okey, hari Ahad. A saja besar ya, yang lain kecil. Hari Ahad. Tarikhnya ialah 3 Oktober 2021. Setiap muka surat yang kita buat, tolong tuliskan hari dan juga tarikh. Nanti cikgu senang nak tanda. Okey, tuliskan hari dan juga tarikh di atas muka surat 52 tersebut. Okey. Jom kita nak bincang terus ya. Lihat pada gambar ini. Semua murid lihat pada gambar tersebut. Okey, ada 2 kumpulan makanan.
Tajuknya sama iaitu menu berkhasiat. Kita dikendaki teliti gambar dan catat maklumat. Bila kita lihat, kita dah baca, maka kita faham. Apabila kita telah faham, kita dapat ceritakan semula. Kita dapat tuliskan semula maklumat mengikut kehendak soalan tersebut. Okey, baiklah. Nampak ya? Sekarang ni dia. Hendak dimakan pada pukul 6.45 pagi. Iaitu ini ialah menu sarapan. Nampak? Kumpulan yang pertama itu ialah menu sarapan. Kenapa kita katakan dia menu sarapan? Bila cikgu buka aplikasi macam ni, kamu boleh nampak tak? Nampak tak pada paparan kamu? Nampak. Nampak Okey, ini ialah menu sarapan. Ini ialah menu sarapan. Ni akan ditulis pada petak sini. Kenapa menu sarapan? Sebab ia menunjukkan waktu pagi. 6.45 pagi. Dan kumpulan yang kedua ini ialah menu makan tengah hari. Ini ialah menu makan tengah hari. Kerana kita lihat pada waktu yang diberikan pada pukul 1:30 hari. Baiklah, di sini ada kategori sarapan. Di sini ada kategori sarapan. Ada kategori jenis makanan yang dimakan untuk pencuci mulut. Dan kita hendak tuliskan juga apa dia menu-menu ataupun makanan yang dimakan pada waktu tengah hari. Baiklah, kita belum tulis lagi ni, kita kenal dulu. Okey, pada waktu pagi kita makan bijirin. Tahu bijirin? Bijirin tu contohnya oat, kamu ada makan Koko Crunch, itu semua ialah bijirin. Nestum, itu ialah bijirin. Okey, adakah pagi kamu makan buah tembikai? Boleh. Makan buah tembikai itu sudah dikira dalam pencuci mulut. Okey, roti bakar, menu makan sarapan. Telur juga ialah menu makan sarapan dan juga segelas susu ialah menu sarapan. Jadi untuk menu sarapan ada berapa? Bijirin, roti bakar, telur dan susu. Tembikai ini ialah masuk dalam pencuci mulut. Tembikai masuk dalam pencuci mulut. Okey, untuk kumpulan yang dimakan pada pukul 1:30 hari iaitu makan tengah hari. Agar-agar ini juga ialah pencuci mulut. Agar-agar ialah pencuci mulut. Sup sayur menu tengah hari. Nasi kukus menu tengah hari. Ikan bakar menu tengah hari dan juga jus buah menu tengah hari. Okey, jom kita ambil pensel dan kita terus tuliskan jawapan mengikut kategorinya. Okey, jom kita buat terus kawan-kawan. Ambil pensel, kita nak kategorikan. Sarapan pagi kita makan apa daripada gambar mesti daripada kelompok gambar tadi. Kemudian pencuci mulut tadi, kalau pagi pencuci mulut kita buah tembikai. Kalau makan tengah hari pencuci mulut kita apa tadi? Agar-agar. Kemudian kita nak tuliskan juga apa dia yang kita makan waktu tengah hari daripada kelompok gambar tersebut. Jom kita siapkan sekali sama-sama. Okey, sarapan pagi yang kamu makan apa tadi? Bijirin. Kemudian kamu makan apa? Roti bakar. Tu ikut yang seperti dalam gambar ya. Kemudian telur. Dan juga susu. Tuliskan semua orang. Boleh nampak paparan cikgu? Boleh. Itu untuk sarapan. Itu untuk sarapan. Menu sarapan berdasarkan maklumat yang diberi yang telah kita teliti dan baca. Iaitu bijirin, roti bakar, telur dan susu. Okey, baik. Itu ialah menu sarapan. Kemudian untuk menu pencuci mulut. Pagi dia makan buah apa tu kawan-kawan? Tembikai. Ya, waktu pagi dia makan tembikai. Okey. Kemudian ketika makan tengah hari, apa pencuci mulutnya?
Agar-agar. Pandai, agar-agar. Pernah makan agar-agar? Nah. Benar, mak selalu buat, betul. Mak kita rajin buat kan. Kalau beli pun boleh juga. Tapi pastikan pencuci mulut ini tidak manis. Kenapa? Sebab kita telah makan banyak karbo. Okey, banyak karbohidrat. Okey, kemudian makan tengah hari pula. Makan tengah hari kita ada sup sayur. Kemudian kita ada ikan bakar. Kemudian kita ada apa lagi tu? Nasi kukus. Dan juga kita ada jus. Minumannya ialah jus. Kalau kita tak ada jus boleh tak kawan-kawan? Kalau kita minum air masak sahaja boleh tak air kosong? Boleh. Boleh. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Biasakan makan nasi dengan minum air kosong. Boleh ke kita makan nasi dengan minum teh tarik? Ni cikgu tanya ni. Boleh tak makan nasi dengan tak boleh langsung. Jangan buat langsung. Okey? Teh tarik dalamnya ada teh, ada gula, kemudian ada susu pekat manis. Kemudian kita tambah lagi dengan nasi, kita tambah lagi dengan ikan yang perisanya macam-macam pun tak boleh. Bila makan nasi, biasakan kita minum air kosong. Kalau jus buah pun, pastikan jus buah tu tidak ditambah dengan gula. Untuk keselamatan kita. Okey. Dah siap salin? Belum lagi? Okey. Dah siap, cikgu. Okay. Dah siap, cikgu. Siapkan sikit lagi. Cikgu beri masa sikit lagi. Okey, baik. Habis saja pelajaran waktu Google Meet ni. Cikgu hendak cikgu nak kamu dah ada latihan bertulis 2 kan? Okey. Kemudian cikgu nak tambah satu lagi latihan bertulis. Nanti kamu lihat pada WhatsApp, pada kumpulan. Kemudian cikgu minta semua murid baca sehingga lancar 2 teks tentang makanan kegemaran Rizal dan juga Tembikai, rakam suara. Dengar cikgu sebut, rakam suara, bukan rakam video bacaan ya. Rakam suara dan muat naik dalam kumpulan Telegram Bahasa Melayu. Boleh jelas? Nanti cikgu pun nak masuk dalam kumpulan tersebut. Sebab cikgu pun dah sebulan dah ajar kamu. Jadi cikgu nak tengok perkembangan latihan kamu. Okey, baiklah. Cikgu boleh akhiri pelajaran kita pada hari ini? Dah? Boleh. Okay. Sebelum cikgu tamatkan pelajaran hari ini, cikgu nak tanya. Hari ini kita belajar tentang apa? Menu bahagia. Menu bahagia. Makanan yang baik, makanan yang berkhasiat. Tadi makanan kesukaan Rizal, dia suka makan roti, nasi, ikan, betul? Dan juga sayur. Buah-buahan bagus, sayur-sayuran bagus kerana mempunyai vitamin. Okey. Kemudian makanan yang karbohidrat dan juga protein, contohnya nasi, telur, daging, ikan, mi, itu bagus untuk pembesaran tubuh badan. Kalau buah-buahan, sayur-sayuran ada banyak vitamin. Ada vitamin A, vitamin C, vitamin K. Kumpulan vitamin ini bagus untuk sistem tubuh badan kita, untuk kekebalan, kekuatan tulang, kekuatan gigi, mata yang cerah, elakkan rabun mata, betul? Dan juga kulit yang cantik. Kenapa kena kulit cantik? Untuk elakkan daripada kena kudis. Tahu kena kudis?
jangkitan kuman pada kulit yang menyebabkan kamu nanti gatal-gatal atau sebagainya. Okey, jadi tugasan hari ini habis daripada kumpulan PDPR ini. Ada satu lagi tugasan bertulis. Okey, ada satu lagi tugasan bertulis. Guna buku tulis ya. Okey, salimkan peta minda dan isikan cerita maklumat tentang buah tembikai. Okey. Kemudian baca semula 2 teks yang cikgu akan paparkan semula nanti dalam kumpulan WhatsApp kamu dan rakam bacaan. Ada lagi nak tanya? Ada lagi nak tanya tak? Ada. Tak ada. Okey, baiklah. Cikgu ucapkan. Okey, terima kasih semua kerana dapat hadir.